Okey, Assalamualaikum. Kelas 4 Bina dan 4 Syifa. Jadi untuk hari ini, memandangkan cikgu ada rehearsal untuk majlis graduasi, jadi cikgu rekod untuk tajuk seterusnya kita sambunglah. Jadi untuk perbincangan kertas peperiksaan tu kita akan buat nanti. Jadi untuk malam ni kita akan sambung muka surat 222. Jadi cikgu akan share skrin dulu. Okay, jadi untuk 4 Syifa, memandangkan 4 Syifa ni sebelum ni cikgu praktikal ambil. Jadi tajuk-tajuk yang sebelum ni cikgu nak awak gunalah hari Jumaat ke, malam ke ataupun hari Sabtu, waktu yang awak free untuk tengok balik tajuk yang cikgu dah ajar. Yang cikgu ajar 4 bina semua cikgu dah rekodkan dalam YouTube. Jadi cikgu nak awak gunakan masa-masa yang awak ada untuk tengok semua tajuk yang belum awak belajar lagi. Sebab cikgu tak boleh dah nak undur sebab nanti dia akan jadi masalah kelas. Jadi cikgu akan terus sambung dengan tajuk seterusnya lah. Okey. Okey, jadi hari ini kita nak sambung untuk tajuk saraf tunjang muka surat 222. Okey. Saraf tunjang terkandung dalam turus vertebra. Turus vertebra ni ialah tulang belakang Okey, jadi saraf tunjang ni terletak dalam turus vertebra atau kita panggil tulang belakang dan dikelilingi oleh bendalir cerebrospina yang memberi perlindungan. Okey, ini fungsi dia yang memberi perlindungan dan membekalkan saraf tunjang dengan nutrien. Cikgu ulang sekali lagi. Awak tahu kan di belakang awak tu, di belakang badan awak ni ada turus vertebra, ada tulang belakang ada tulang belakang tu. Okey, nanti kita akan belajar lah ni. So ni ialah turus vertebra belakang badan awak. Okey, jadi dalam turus vertebra ni ada saraf tunjang. Dan di sekeliling saraf tunjang tu ada cecair yang dipanggil bendalir cerebrospina. Jadi fungsi bendalir cerebrospina ni ialah untuk memberi perlindungan dan membekalkan nutrien kepada saraf tunjang. Ni bukan fungsi saraf tunjang dia. Ni ialah fungsi bendalir cerebrospina yang memberi perlindungan dan membekalkan saraf tunjang tu dengan nutrien. Okey. Saraf tunjang terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Okey, nanti kita akan tengok rajah dia. Okey, saraf tunjang ni terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Dalam keratan rentas, jirim kelabu kelihatan seperti rama-rama atau huruf H. Jirim kelabu terdiri terutamanya daripada badan sel dan dikelilingi oleh jirim putih. Kita baca dulu, lepas ni cikgu akan tunjuk rajah. Jirim putih terdiri daripada akson yang disalut dengan salut myelin dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Saraf spina muncul dari saraf tunjang melalui dua cabang pendek atau akar iaitu akar dorsal dan akar ventral. Okey, jadi cikgu stop dulu di situ sebab cikgu takut awak pening banyak-banyak sangat. Okey, kita tengok rajah dululah. Ni rupa ini ialah rupa turus vertebra awak tadi, tulang belakang. Nampak? Tulang belakang awak ni awak nampak tak dia bersambung dengan otak kita, tengkorak kita. Okey, jadi ini adalah tulang belakang. Jadi dalam tulang belakang turus vertebra ni, nampak tak tengah-tengah ni ada saraf tunjang. Ni semua ni saraf tunjang. Ada saraf tunjang. Dan awak nampak tak? Ni tulang lah ni. Ni tulang belakang kita. Jadi dia ni saraf tunjang ni duduk dalam tulang belakang. Duduk dalam turus vertebra. Dan antara tulang belakang kita ni pula, antara tulang belakang kita ni ada
ada cakra. Okey, ada cakra apa cikgu lupa dah sebab duduk panggil dalam bahasa Inggeris semua. Okey. Sekejap cikgu belet buku sekejap, lupa. Okey. Dia ada cakra rawan. Okey, yang dipanggil dis ni. Dia ada cakra rawan. Jadi kalau cakra rawan ni dia beralih kedudukan, itulah yang kita panggil slip disc. Awak pernah dengar orang yang sakit slip disc? Sebab cakra rawan ni dia kesok, dia beralih kedudukan. Mungkin dia terkeluar sikit ke, dia termasuk ke dalam ke, jadi dia akan tekan saraf tunjang tu. Okay, jadi akan jadi slip disc. Okey, jadi saraf tunjang ni dia terletak dalam turus vertebra. Dan kalau kita tengok inilah rupa saraf tunjang. Inilah rupa saraf tunjang. Jadi dia terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Jadi kalau awak tengok jirim kelabu tadi dia kata bentuk H macam rama-rama. Okey, cuba tengok nota balik, tengok buku teks dia kata, cikgu baca pada buku teks jirim kelabu kelihatan seperti rama-rama atau huruf H. Ni jirim kelabu ni. Okay, kelihatan seperti rama-rama atau huruf H. Jirim kelabu terdiri terutamanya daripada badan sel dan dikelilingi oleh jirim putih. Jadi yang di luar-luar ni, ini ialah jirim putih. Jadi maksudnya jirim kelabu duduk di tengah-tengah, dikelilingi di luarnya ialah jirim putih. Jirim putih terdiri daripada akson, yang disalut dengan salut mielin dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Yang ni nanti kita akan tengok lepas ni. Saraf spina muncul dari saraf tunjang. So nampak tak saraf spina muncul daripada saraf tunjang melalui dua cabang pendek. Jadi kalau awak tengok ada dua cabang saraf spina, kemudian dia ada dua cabang pendek iaitu akar dorsal dan akar ventral. So yang atas ni, alik atas kita panggil akar dorsal. Yang bahagian atas ni semua akar dorsal bahagian atas ni. Semua akar dorsal. Kalau yang bawah ni kita panggil dia akar ventral. Okey, boleh tak dulu? Okey, jadi nanti saraf akan masuk dalam ni lah, impas saraf neuron-neuron akan masuk dalam ni. Masuk melalui saraf tunjang kemudian keluar. Okay, jadi cikgu back balik. Apakah fungsi saraf tunjang? Jadi apa fungsi saraf tunjang yang duduk dalam tulang belakang awak ni? Okay, jadi fungsi saraf tunjang ni ialah untuk memproses beberapa jenis maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Fungsi saraf tunjang ni dia memproses beberapa maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Maknanya dia terima maklumat daripada deria, kemudian dia akan hasilkan gerak balas hantar melalui neuron motor. Yang ni kita akan faham selepas ni. Okey, yang kedua, penting sangat ialah saraf tunjang ni mengawal tindakan refleks. Mengawal tindakan refleks ni mengawal tindakan yang tidak melibatkan otak. Yang tak perlu fikir-fikir tu semua dia pergi dekat saraf tunjang. Kalau yang jenis kena mikir, yang kita kena mikir macam contoh kita fikir matematik, kita fikir nak market ke tak sale, kita fikir nak jawab soalan ke tak, itu semua pergi ke otak. Tapi kalau yang jenis refleks, yang kejut-kejut tu, awak tersentuh benda panas, awak terpijak duri, terkena duri tajam apa semua tu, itu adalah tindakan refleks. Jadi dia tak pergi ke otak, dia hanya pergi dekat saraf tunjang. Okey, kemudian yang ketiga, menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi. Ada ni, sistem saraf periferi ni awak boleh tengok di muka surat 220. Jadi saraf tunjang ni dia menghubungkan antara otak, otak ni sistem saraf pusat, hak utama, dengan sistem saraf periferi. Ada di muka surat 220. Cikgu takut awak tak ingat dah sebab awak lama dah belajar sebelum awak nak exam itu. Okey, jadi itu ialah fungsi saraf tunjang. Jadi fungsi saraf tunjang paling penting mengawal tindakan refleks.
Refleks ni kejut-kejut tu. Awak jetak-jetak. Tu refleks lah tu. Okey. Ni gambar dia lah. So ini ialah tulang, ni ialah turus vertebra. Ni tulang belakang awak ni. Awak rasa tak di belakang badan awak ni, awak rasa yang tajam tu. Ni awak rasa bila pegang belakang ni, awak rasa yang tajam-tajam tu. Inilah rupa dia. Rupa tulang tu. Okey, jadi saraf tunjang ni dia duduk kat mana? Dia duduk dalam tulang belakang, duduk kawasan ni je. Dia duduk dalam ni. Okey, yang ni kita akan belajar nanti dalam bab sokongan. Jadi saraf tunjang duduk dalam ni. Jadi kalau awak tengok, ni yang cikgu kata tadi. Saraf spina. Saraf spina kemudian masuk, awak nampak tak yang hijau ni? Hijau ni itu ialah jirim kelabu. Jirim kelabu. Yang di luar ni ialah jirim putih. Ni semua ni jirim putih. Boleh jadi kita baca sikit ayat dia. Terdiri daripada jirim kelabu di bahagian tengah. Yang warna hijau ni jirim kelabu. Dan jirim putih di sekelilingnya. Bahagian tengah saraf tunjang terdapat salur saraf yang mengandungi cecair cerebrospina. So di tengah-tengah ni semua ada cecair. Cecair tu kita panggil cecair cerebrospina. Fungsinya menghubungkan antara otak dengan saraf spina. Okey, ni rupa dia lah. Okey, ni rupa dia. Tadi awak tengok dalam bentuk macam tu. Sekarang dalam bentuk macam ni pula kita tengok. Okey, jadi ini ialah akar dorsal. Yang bahagian atas kita panggil akar dorsal. Yang bahagian bawah kita panggil akar ventral. Boleh atas akar dorsal, bawah akar ventral. So awak ingatlah antara huruf D dengan V. Huruf mana dulu? Huruf D. So bawah tu ialah huruf V. Jadi akar dorsal atas, bawah akar ventral. Okey, nanti tengok cikgu kita baca sama-sama. Okey, jadi akar dorsal ni mengandungi akson, neuron deria. Jadi yang masuk melalui akar dorsal yang warna purple ni ialah neuron deria. Awak ingat tak hari tu kita belajar tentang gerak balas kan? Katakan contoh awak dengar bunyi telefon. Awak dengar bunyi telefon. Bunyi telefon tu dikesan oleh reseptor deria. Cikgu minta maaf sebab pen cikgu ni sejak guna yang baru ni dia jadi macam sensitif sangat. So dia sensitif dah ni. Okey, jadi bila dengar bunyi telefon, reseptor deria kesan bunyi telefon. Lepas tu tercetus impas saraf. Macam tercetus impas saraf Okey, jadi impas saraf ni dibawa oleh siapa? Dibawa oleh dibawa oleh neuron deria. So kena lukis macam ni lah. Dibawa oleh neuron deria. Jadi kalau awak tengok rupa bentuk neuron deria, dia ada badan sel sini. Dia ada badan sel. Sebab tu kalau awak tengok akar dorsal ni, dia gemuk dekat ni. Sebab apa dia bekok sini? Sebab apa dia bengkak? Sebab ini ialah ganglion akar dorsal. Faham ke? Semua ni, ini ialah akar dorsal. Tapi apa akar dorsal ni bengkak dekat sini? Sebab ganglion akar dorsal mempunyai badan sel neuron deria. Okey. Dia ada badan sel neuron deria. Sebab tu dekat akar dorsal ni dia bengkak macam ni. Boleh Okey, jadi akar dorsal ni mempunyai neuron deria lah. Dia ni hanya ada neuron deria je. Jadi neuron deria akan bawa impas saraf dari reseptor deria telinga, dia dengar bunyi telefon, hantar masuk dalam saraf tunjang. Masuk dalam saraf tunjang tu lah. Masuk dalam jirim kelabu dah. Okey. Dan kalau awak tengok dalam jirim kelabu ni ada siapa? Ada neuron geganti pula. Okey, ada neuron geganti. Okey, jadi kemudian lepas neuron geganti
Ada pula siapa? Ada pula bulat ni. Bulat tu dan merah warna dia. Siapa? Itu ialah neuron motor. Neuron motor. Okey, jadi neuron motor ni dia duduk dalam pen cikgu ni dia sensitif lah dengan ni. Okey, neuron motor ni dia berada di dalam akar ventral. Nampak? Dia duduk di bawah. Dia duduk di dalam akar ventral. So kita baca akar ventral deh. Akar ventral mengandungi neuron motor yang akan menghantar impas saraf. Nak keluar dari saraf tunjang, nak hantar gimana? Dia akan keluar, hantar pergi ke efektor. So efektor kita ialah otot. Otot di tangan. Jadi otot di tangan ni nanti akan mengecup mengendur, mengangkat telefon. Okey. Jadi bila dia keluar ni, dia akan saraf spina lah. Dia nak bawa ke saraf spina. Jadi saraf spina mengandungi neuron deria dan neuron motor. Boleh buat apa neuron deria dan neuron motornya? Dia daripada luar ni, saraf spina ni. Neuron deria, lepas tu hantar ke neuron geganti dalam jirim kelabu. Lepas tu dibawa oleh neuron motor keluar saraf spina. Pergi dekat efektor otot-otot dekat tangan. Okey, boleh dah. Okay, jadi cara nak lukis dia pun kena ada cara yang betul lah. Maknanya daripada luar masuk, cikgu suka panggil dia ngangor. Nampak mulut dia ngangor, neuron dia. Lepas tu ada neuron geganti kena bulat. Alalah, gegar cikgu peng ni. Dia sensitif tak? Okay, bulat, dia tak boleh lukis bulat rupanya. Sebab kalau lukis bulat dia jadi ni. Okay, ngangor. Balik. Lepas tu bulat balik, lepas tu keluar. Boleh dah? Jadi yang masuk ni ialah neuron deria. Kemudian dalam jirim kelabu, dia mesti lukis dalam jirim kelabu. Itu ialah neuron geganti. Kemudian neuron motor. Bawa keluar pergi dekat efektor. Okay, jelas Okay, tak apa. Yang ni kalau tak faham juga, nanti belakang-belakang tu ada soalan-soalan. Ada raja-raja. Okay, sistem saraf periferi. Okay, kita masuk kepada sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi pula terdiri daripada sistem saraf, apalah ni. Okay, sistem saraf periferi terdiri pada sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi. Sistem saraf periferi ni cikgu kata ada di muka surat 220. Tengok balik buku teks. 220. Jadi dia ni terdiri pada sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi. Sistem saraf soma mengawal semua tindakan terkawal. Sistem saraf soma mengawal semua tindakan terkawal. Maknanya tindakan yang kita sedar. Kita sedar kita buat benda tu. Sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal. Jadi awak kena bezakan. Kalau sistem saraf soma, dia mengawal tindakan terkawal. Semua yang kita sedar. Kita khabar kita buat benda tu. Tapi kalau sistem saraf autonomi, mengawal tindakan luar kawal. Yang kita tak boleh kawal. Seperti apa? Seperti denyutan jantung, pengecutan salur darah. Okay. Fungsi sistem saraf periferi ialah menghubungkan reseptor deria dan efektor kepada sistem saraf pusat. Jadi fungsi sistem saraf periferi ni ialah menghubungkan reseptor deria yang mengesan sesuatu tu, mengesan sesuatu gerak balas, kemudian keluar hantar dekat efektor dan hubungkan dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ni apa? Sistem saraf pusat ni ialah otak dan saraf tunjang. Okey, kita pergi kepada soalan. Jelaskan peranan otak dalam koordinasi badan. Bila sebut koordinasi badan, maknanya dia melibatkan cerebellum. Cerebellum. Okey, so kita baca jawapan. Otak menerima pelbagai jenis maklumat daripada reseptor. Okey, daripada reseptor. Kemudian otak akan menganalisa, mengintegrasi. Mengintegrasi tu maksudnya dia menterjemah. Dia terjemah. Dia dah analisa ni. Terima rangsangnya apa ni? Dia akan analisa. Dan menghubung kaitkan maklumat tersebut supaya membentuk satu gambaran menyeluruh yang bermakna. Selepas maklumat-maklumat tadi diproses,
gerak balas yang sewajarnya akan ditentukan dan gerak balas tu akan hantar ke efektor, barulah boleh buat gerak balas tersebut. Okey. Soalan 2, bandingkan fungsi cerebellum dengan medulla oblongata. Okey, cerebellum ni hak duduk di belakang ni. Okey, yang atas ni cerebellum. So cerebellum mengawal alahai apalah pen ni terlalu sangat sensitif. Cerebellum berfungsi mengawal dan menyelaras pergerakan badan. Kalau cerebellum untuk berfikir jadi cerebellum ni untuk mengawal dan menyelaras pergerakan badan serta memelihara keseimbangan badan. Okay, manakala medulla oblongata mengawal gerak balas yang tidak disedari seperti tindakan peristalsis. Okey, soalan 3, nyatakan satu perbezaan antara fungsi sistem saraf soma dengan autonomi. Okay, jadi sistem saraf soma tadi mengawal tindakan terkawal yang kita sedar. Manakala sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal. Okay, soalan 4, jelaskan mengapa kita tidak dapat menahan bersin. Bersin ni ialah gerak balas luar kawal. Benda yang kita tak sedar. Memang kita tak sedar, memang dia nak jadi-jadi je. Jadi sebab tu kita tak boleh menahan bersin. Okay, jelas Okay, soalan ni cikgu nak awak fikirkan lah. Nanti cikgu akan tanya pula dalam soalan nanti Seseorang yang diserang stroke dia tak boleh bergerak menghadapi kesukaran untuk menggerakkan tangan kirinya. Bahagian otak mana yang telah mengalami kecederaan? Ini cikgu akan soal nanti. Okey, habis yang tu kita masuk 12.3. Okey, jadi memandangkan tajuk ni dah ke depan sangat. Cikgu pun kesian juga dengan Pak Syifa sebab dia lambat. Jadi 4 Syifa, cikgu minta awak kena buat tindakan drastik lah. Maknanya kena tengok YouTube cikgu, tajuk-tajuk yang sebelum ni. Kalau boleh as soon as possible. Tengok YouTube cikgu tu kalau boleh setiap hari. Sebabnya awak nak kena habiskan ni sebelum awak masuk topik ni. Kalau tidak, kesianlah awak tak faham apa yang cikgu bercakap ni. Awak payah nak faham lah. Okey, jadi cikgu minta awak kalau boleh setiap hari habiskan satu bab, satu topik yang cikgu ajar tu. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada 12.3, neuron dan sinaps. Okey, sistem saraf terdiri daripada berjuta-juta sel saraf. Sel saraf tu kita panggil neuron. Ingat tak awak belajar neuron deria, neuron geganti, neuron motor. Inilah yang kita panggil tu sel saraf yang disebut neuron. Struktur asas neuron terdiri daripada badan sel. Okey, jadi neuron-neuron ni dia kena ada struktur asas dia. Ingat tak tidak cikgu kata ganglion tu dia bengkak. Apa dia bengkak? Sebab dia ada badan sel. Mana cikgu badan sel saya nak kenal. Okey, ni badan sel ni. Semua ni badan sel. Nampak? Ni badan sel. Sebab tu dia bengkak, awak tengok besar kan ni badan sel ni. Okey, kemudian dia mesti ada akson. Mana akson ni? Dia ada badan sel, lepas tu dia mesti kena ada akson kan. Okay, lepas tu yang di luar dia tu menyaluti dia itu ialah salut myelin. Okay, salut myelin. Lepas tu yang awak nampak macam serabut-serabut ni, macam akar-akar ni, ini ialah dendrit. Okay, lepas tu salut myelin, ada akson. Lepas tu celah-celah ni, setiap celah ni kita panggil nodus ranvier. Okey, kemudian dia akan sampai dekat bonggol sinaps. Okey, so kita pergi satu persatu. Okey, kita mula dengan dendrit dulu. Ni serabut-serabut ni. Okey, dendrit merupakan cabang pendek-pendek daripada badan sel. Nampak ni semua ni badan sel. Okay, jadi kemudian dia akan ada cabang pendek-pendek ni. Kita panggil dendrit. Jadi dendrit ni adalah cabang pendek-pendek yang keluar daripada badan sel. Fungsi dendrit menerima impas saraf dari neuron lain atau persekitaran luar
dan menghantarkannya ke badan sel. Maksudnya kalau dia terima maklumat impas saraf, nanti impas saraf akan masuk melalui dendrit pergi ke badan sel. Okey, maknanya tadilah menerima impas saraf tadi. Katakan contoh di sini ada neuron deria. Neuron deria beri kepada interneuron. Neuron geganti. Jadi maklumat tu akan masuk melalui dendrit pergi ke badan sel neuron geganti. Awak faham ke? Dia macam ni lah. Macam katakan ni contoh ni neuron deria. Neuron deria nak beri maklumat kepada neuron geganti. So dendrit ni lah akan beri kepada dendrit neuron geganti. Lepas tu ni neuron geganti nak beri maklumat kepada neuron motor. So macam hujung dengan hujung lah. Dia bertemu hujung dengan hujung. Jadi hujung dengan hujung ni kita panggil dendrit. Okay, lepas tu impas saraf tu akan pergi ke badan sel. Okay, badan sel mempunyai nukleus. Nampak warna hitam ni? So itu ialah nukleus yang banyak banyak unjuran sitoplasma yang disebut dendrit. Badan sel mengintegrasi isyarat dan mengkoordinasi aktiviti metabolisme. Jadi maklumat pun masuk dah ni. Okay. Impas saraf pun masuk dalam ni, pergi ke badan sel and then keluar. Dia nak keluar dah. Keluar pergi ke akson pula. Okay, kita tengok akson. Akson ialah cabang panjang. Nampak tak panjang ni? Hak panjang ni semua ni cabang panjang ni semua, ini ialah akson. Ni hak panjang semua ni. Ini ialah akson. Akson membawa impas keluar daripada badan sel. Jadi akson ni membawa impas keluar daripada badan sel, nak pergi ke neuron lain pula ni, nak pergi ke hujung ni pula. Nak pergi ke neuron lain. Ataupun nak pergi ke sel otot ni, iaitu efektor. Okay. Lepas tu di luar akson ni ada salut mialin. Salut mialin ni apa? Salut mialin ni ialah membran penebat yang menyaluti akson. Fungsi salut mialin ialah dia nak melindungi neuron, sebab dalam ni ada neuron, dia nak melindungi neuron. Dalam neuron tu ada maklumat-maklumat impas saraf kita, maklumat kita. So dia nak melindungi neuron daripada kecederaan. Yang kedua, berfungsi sebagai penebat impas elektrik. Dan yang ketiga, membekalkan nutrien kepada akson. Sebab apa cikgu dia nak bekalkan nutrien kepada akson? Ialah dia nak bawa impas saraf kita ni, maklumat kita. Okay. Kemudian di setiap celah-celah ni pula ada nodus Ranvier. Neuron tertentu mempunyai bahagian yang tidak disalut mialin pada sela tetap di sepanjang akson. Bahagian celah-celah ini dipanggil nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepatkan pengaliran impas saraf dengan membolehkan impas saraf melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Maksudnya gini, bila sampai dekat sini, ada macam ruang kan, dia akan lompat. Bila lompat tu laju sikit impas saraf. Lepas tu sampai dekat sini dia lompat pula, laju sikit pergerakan impas saraf. Okay, kemudian impas saraf pun sampai dekat bongo sinap. Bongo sinap ni hujung-hujung dia ni. Bongo sinap merupakan pembengkakan pada hujung cabang akson. Bongo sinap ni hujung dah cabang akson. Bongo sinap akan menghantar isyarat ke sel otot, sel kelenjar atau dendrit neuron lain. Maksudnya di sini mungkin ada dendrit neuron lain-lain pula. Okay. Jadi ini ialah rupa asas neuron. Dan kita ada 3 jenis sebenarnya. Itu rupa asas rupa secara keseluruhan. Dan kita ada 3 jenis neuron Cikgu duk sebut-sebut tadi. Iaitu yang pertama kita ada neuron deria, kemudian kita ada neuron motor dan kita ada neuron geganti. Okay, cikgu pergi neuron motor dulu. Okay. Rupa neuron motor ni macam ni. Awak kena ingatlah perbezaan rupa tu. Jangan tukar. So kalau neuromotor dia rupa macam ni. Macam sama dengan kita belajar tadi. Okay, jadi awak nampak tak sini ialah rambut-rambut dia ni. Ini ialah dendrit. Okay, lepas tu di tengah tu ada hitam nukleus. Ini ialah badan sel. Okay, lepas tu ini semua ialah akson. Okay. Lepas tu ada salut mialin. Celah-celah ni ada nodus Ranvier. Lepas tu dia akan sampai dekat hujung tu, itu ialah bonggol synapse. Jadi kena ingat ini ialah rupa neuron motor.
So neuromotor duduk di bawah. Jadi dia ni terdapat dalam akar ventral, menerima impas saraf dari neuron geganti sistem saraf pusat dan menghantar impas saraf pergi ke efektor. Ingat tak neuromotor ni nak keluar dah. Nak keluar dah. Okey, jadi dia ni akan menerima impas saraf dari neuron geganti. Ingat tak dia duduk bawah tadi. Okay, jadi dia ni akan terima impas saraf dari neuron geganti, hantar ke efektor. Efektor kita apa? Otot lah atau kelenjar, maka terhasillah gerak balas. Dan kalau awak perhati, badan sel dia terletak di badan sel terdapat dalam jirim kelabu saraf tunjang. Okay, cikgu nak back nak suruh awak nampak. So cikgu akan back screen cikgu. Jadi awak nampak tak? Ni kedudukan neuromotor. So awak nampak tak? Ni bulat ni ke apa cikgu? Bulat ni badan sel lah. So nampak tak? Badan sel dia ni duduk dalam jirim kelabu. Kemudian dia terima impas saraf dari neuron geganti. Dia bawa keluar pergi ke dia bawa keluar ni, dia akan jumpa dengan efektor. Efektor tu sama ada otot atau kelenjar. Dan awak nampak tak neuron motor ni duduk dekat kawasan bawah, iaitu akar ventral. Okey, seterusnya cikgu sambung dengan tengah-tengah. Tengah-tengah tu ialah neuron geganti. Ni rupa neuron geganti. Oh, dia tak ada akson cikgu dia. So awak tengok dia ada dendrit. Lepas tu dia ada badan sel. Badan sel dia ada nukleus. Lepas tu nampak pendek je dia punya tu. Terus dengan bongosinap. Okay. Dia ada akson tapi pendek sangat. Okay, jadi apa neuron geganti ni? Neuron geganti dia memang terdapat dalam sistem saraf pusat. Dia duduk tengah-tengah iaitu menghubungkan antara neuron deria dan neuron motor. Badan sel dia terdapat secara kelompok. Dia memang stokor bulat macam tu. So dia terdapat secara kelompok. Dia duduk mana? Dalam jirim kelabu sistem saraf pusat atau jirim kelabu saraf tunjang atau jirim kelabu otak. Okey. Jirim kelabu otak. Jirim kelabu sistem saraf pusat saraf tunjang menghantar impas saraf dari neuron deria sebab dia duduk tengah-tengah. Jadi fungsi dia ialah dia akan terima impas saraf dari neuron deria, hantar ke sistem saraf pusat, kemudian pergi ke neuron motor sebab dia duduk tengah-tengah. Okey, so cikgu nak back balik. Cikgu nak back balik screen cikgu tadi untuk awak tengok. Dan cikgu nak, sorry sekejap Okey, cikgu nak cari pemadam sebenarnya. Sekejap ni cikgu nak padam. Nampak? Okey, so kalau awak nampak di sini, ni rupa dia. Nampak? Dia stokor bulat. So ni badan sel dia. Lepas tu terus dengan bongosinap. Dia duduk tengah-tengah. Jadi fungsi dia ialah dia menerima impas saraf dari neuron deria, beri kepada neuron motor, nanti neuron motor bawa ke efektor. Okey, seterusnya kita pergi kepada neuron deria. Okey, neuron deria ni dia pelik sikit. Dia tak ada dah bulat-bulat tadi. Dia tak ada bulat. Dia terus dengan dendrit. Nampak? Dendrit. Dia terus dengan akson. Lepas tu barulah jumpa badan sel. Pelik badan sel dia. Badan sel dia bulat. Dia tak ada macam ni. Dia tak macam ni. Okay, badan sel dia duduk di tengah-tengah. Duduk di tengah-tengah. Dia bukan macam neuromotor ni dekat hujung. Nampak? Dekat hujung. Dia ni duduk tengah-tengah. So sebab tu rambut dia duduk sini. Dendrit dia tu. Okay, dendrit. Lepas tu akson. Lepas tu baru jumpa badan sel. Dalam badan sel ada nukleus. Okey, kemudian sambung. Okey, lepas tu. Lepas tu dia ada akson. Lepas tu jumpa dengan bongosinap. Kita baca neuron deria terdapat dalam akar dorsal. Dia duduk bahagian atas tadi. Akar dorsal saraf spina. Fungsinya ialah membawa impas saraf dari reseptor deria.
dia kan terima daripada reseptor deria, bawa ke sistem saraf pusat. Badan sel dia terletak dalam ganglion. Sebab tu ganglion tadi bengkak. Sebab ada apa? Sebab ada badan sel. Dendrit menerima impas saraf dari reseptor dan menghantar ke arah badan sel. Impas saraf dialirkan dari badan sel melalui akson ke neuron berikutnya. Okay, so cikgu back balik. Yang ni cikgu kata tadi. Nampak? Dia terima daripada reseptor deria, lepas tu jumpa dengan badan sel dia. Jadi badan sel dia gemuk sini, sebab itulah ganglion ni, ganglion akar dorsal jadi bengkak sebab ada badan sel neuron deria. Lepas tu baru jumpa bongosinap. Okey, boleh Okey, seterusnya, biasanya dia akan keluarlah soalan macam ni. Nyatakan perbezaan. Dia nak beza antara neuron S dan neuron T. So, yang ni sebenarnya soalan. Jadi, cikgu terus beri nama dah. Neuron S tu ialah neuron. Okey, jadi kita tak guna dah. Dalam KSSM ni kita tak guna dah neuron efferent. So, kita ganti neuron. Apa lah benda ni? Okey, neuron motor. Neuron efferent ni ialah neuron motor. Neuron afferent ni ialah neuron deria. Jadi soalan ni dia nak beza antara neuron motor dan neuron deria. Okey, jadi neuron motor ni beza dia ke apa? Awak nampak dah tadi ke? Neuron motor ni badan sel dia duduk hujung. Jadi terletak di hujung sel. Dan dia duduk mana? Badan sel dia bulat tadi tu. Duduk dalam jirim kelabu sistem saraf pusat. Okay, tapi kalau neuron deria tadi dia duduk tengah-tengah. Okay, jadi badan sel dia duduk di tepi ataupun di sisi sel, duduk tepi dia. Okay. Dan dia ni terdapat di dalam ganglion akar dorsal. Badan sel dia duduk dalam ganglion akar dorsal. Kalau badan sel neuron motor dia duduk dalam jirim kelabu. Okay, lepas tu neuron motor ni dia ada akson panjang okay. Tapi kalau neuron deria tadi selepas badan sel tu barulah akson dia. Akson dia sangat pendek. Okay. Neuron motor dendronnya pendek. Pendek lah sebab terus ada badan sel tu. Jadi dendrit dia pendek. Sebab terus ada palorio tu badan sel. Tapi kalau neuron deria, dendron dia panjang. Okay. Kalau dia nak beza dari segi fungsi, yang ni beza dari segi struktur. Kalau soalan kata nak beza dari segi fungsi, awak bagi fungsi lah. Okay, jadi neuron motor menghantar impas dari sistem saraf pusat, keluar daripada sistem saraf pusat pergi ke efektor untuk menghasilkan gerak balas. Manakala neuron deria ni dia yang bawa masuk. Jadi dia menghantar impas saraf dari reseptor deria, dia ambil daripada reseptor deria, hantar ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tu sama ada otak atau saraf tunjang. Jadi dalam saraf tunjang otak tu ada neuron geganti. Okey, boleh dah. Ni yang cikgu kata tadi. Nampak badan sel dia. Okey, dan awak nampak tak apa cikgu kata dendron dia pendek? Dendron dia pendek lah sebab bila dendron dia terus ada badan sel. Terus ada badan sel. So dendron dia pendek. Kalau yang ni dendron dia panjang, dendron, baru jumpa badan sel. Dan beza dia yang ni badan sel dekat hujung, yang ni badan sel dekat tepi dia, dekat sebelah dia. Lepas tu selepas daripada badan sel, akson. Jadi akson dia pendek terus sampai jumpa bongosinap. Tapi yang ni keluar daripada rambut dia tu, daripada badan sel tu, akson. Jadi akson dia panjang. Okey. Okey. Cikgu sambung sikit lagi untuk struktur sinaps. Kalau kita tengok struktur sinaps ni pun panjang juga dah. So kita sambung struktur sinaps. Struktur sinaps. Maklumat dihantar di sepanjang neuron melalui isyarat elektrik. Dia kena tahulah maklumat kita ni bergerak dalam impas saraf ni dalam bentuk isyarat elektrik yang kita panggil sebagai impas saraf. Maklumat dihantar di sepanjang neuron
dalam bentuk isyarat elektrik sebenarnya. Dia gerak dalam bentuk isyarat elektrik. Yang kita panggil sebagai impas saraf. Sebab tu kalau orang yang jantung dia terhenti, awak tengok tak dalam TV, dalam cerita kan dia letak macam stareka tu. Macam alat tu letak dekat jantung. Dia macam, sebab dia nak beri renjatan elektrik. Dia nak beri isyarat elektrik kepada impas saraf yang ada dekat jantung kita tu. Impas ialah gelombang cas positif yang dialirkan di sepanjang akson pergi ke bongosinap. Maknanya isyarat elektrik tu dia bergerak dalam gelombang cas positif. Masuk melalui dendrit pergi ke akson, akson bawa sampai ke hujung bongosinap. Dan setiap hujung-hujung neuron tu dia akan ada satu celah sempit yang kita panggil sebagai sinaps yang memisahkan bonggol sinaps daripada dendrit neuron yang menerima impas. Tak faham dia lagu ni. Katakan contoh ni neuron deria deh. Katakan contoh ni neuron deria. Ni bongosinap. Bongosinap neuron deria. Bongosinap ni hak ujung sekali. Katakan ni contoh ni neuron deria. Bongosinap dia. Lepas tu ni dendrit neuron geganti. Lepas tu ada bongosinap pula. Bongosinap neuron geganti. Lepas ni lah. Ada. Okay. Lepas tu ni bongosinap neuron geganti. Lepas tu ada dendrit pula. Dendrit siapa? Dendrit neuron motor. Jadi setiap hujung ni, ujung ni, ujung ni dengan ujung ni. Setiap tengah-tengah tu ada satu celah sempit. Ada satu celah sempit yang kita panggil sebagai sinaps. Jadi apa fungsi sinaps ni? Sinaps ni fungsi dia ni duduk hujung-hujung. Jadi dia ni fungsi dia memisahkan hujung bongosinap neuron deria dengan dendrit neuron hak nak terima. Lepas tu neuron geganti pula. Hujung bongosinap neuron geganti dengan dendrit neuron motor. Maknanya dia antara hujung dengan kepala kahwin ni. Lepas tu hujung dengan kepala kahwin ni. Jadi dia ni tengah-tengah. Dia adalah celah sempit. Okay, apa fungsi sinaps? Sinaps memainkan peranan penting untuk membenarkan impas saraf dipindahkan dalam satu arah sahaja. Impas saraf awak kena bergerak dalam satu arah saja. Apa maksud dia? Start dengan neuron deria, hantar ke neuron geganti, neuron geganti hantar ke neuron motor bawa keluar pergi ke efektor. Jadi impas saraf awak dia mesti bergerak satu arah saja. Dia tak boleh undur balik. Jadi sinaps ni ialah fungsi dia membenarkan impas saraf bergerak satu arah sahaja. Dengan itu, sinaps boleh mengawal jenis impas yang merentasinya. Okey, so kena tahu benda ni. Ular tedung mempunyai bisa yang menyebabkan kelumpuhan. Macam mana? Dengan menghalang tindakan pengutus neurotransmitter. Maknanya impas saraf awak tak boleh nak melalui sinaps nak pergi ke neuron geganti. Tak boleh nak pergi ke neuron motor. Sebab apa? Bisa ular tu dia boleh, adalah nanti kita belajar lepas ni, dia boleh menyekat impas saraf tu nak lompat pergi ke neuron seterusnya. Dia boleh sekat. Jadi badan pun akan jadi lumpuh, tak rasa apa-apa dah. Okey, kita pergi seterusnya. Bagaimana penghantaran impas nak merentasi sinaps? Pemancaran impas merentasi sinaps secara kimia. Soal ni cikgu kata dalam bentuk isyarat elektrik. Okey. Semasa dia bergerak dalam neuron elektrik. Tapi bila dia nak lompat, celah sinaps tu, dia kena dalam bentuk kimia. Lepas tu elektrik balik. Lepas tu dia jumpa sinaps pula. Kimia. Lepas tu dia bergerak balik dalam isyarat elektrik. Lepas tu dia jumpa pula, katakan contoh dia jumpa pula katakan contoh macam ni. Dia bergerak dalam neuron deria, impas saraf dalam bentuk elektrik. Lepas tu dia nak lompat celah sinaps nak pergi ke neuron geganti tu kimia.
Dia pun lompat dalam bentuk kimia. Lepas tu dia pun bergerak dalam neuron geganti elektrik. Lepas tu dia pun jumpa pula celah sinap nak lompat pergi ke neuron motor kimia balik. Okey. Jadi kenapa dia mesti dalam bentuk kimia? Sebab ada bahan kimia yang terlibat di celah-celah sinap tu. Dia kena ada bahan kimia yang terlibat di celah-celah sinap yang kita panggil neurotransmitter. Yang kita panggil neurotransmitter. Neuron, transmitter, transmit nak bawa tu. Okey, jadi bahan tu kita panggil neurotransmitter yang disimpan dalam vesicle synapse yang terkumpul di hujung bonggol synapse. Peningnya tu. So cikgu pergi kat rajah dululah, takut dia awak pening. Kan tadi cikgu kata setiap hujung. So ni hujung dah ni. Ni bonggol synapse ni. Ni bonggol synapse nampak? Semua ni hujung dah, hujung bonggol synapse dah. Okay, jadi dekat hujung bonggol synapse ni, awak nampak tak? Dia ada neurotransmitter. Jadi bila dia nak lompat celah ni, dia nak lompat celah. Ni celah ni synapse lah ni. Ni celah ni synapse. Celah sempit ni synapse. So dia nak lompat celah tu dia mesti bawa dalam bentuk neurotransmitter, bahan kimia. Dan neurotransmitter tu duduk dalam apa cikgu? Dia duduk dalam bulat-bulat ni yang kita panggil vesicle synapse. Boleh? Dia duduk dalam bulat-bulat dibawa oleh vesicle synapse. Lepas tu dia kata neuron penerima. Ni dendrit neuron hak nak terima. Ikutlah neuron geganti ke, neuron motor ke. Sebab kita tak boleh nak royak neuron apa. So kita panggil dia neuron penerima. Okay, so cikgu back balik. Ada dua contoh neurotransmitter yang dijumpai di kebanyakan synapse. Sebenarnya ada 4 contoh. Kalau cikgu senang cakap ada 4 contoh neurotransmitter. 4 contoh bahan kimia yang duduk dekat celah synap tu. Iaitu acetylcholine, noradrenalina, serotonin dan dopamina. Penting ke bahan kimia ni? Penting. Contoh kalau katakan awak ni kurang dopamin. Maka dia akan jadi Parkinson. Kalau awak kurang acetylcholine, awak akan jadi Alzheimer. Alzheimer ni ialah dia jadi tak ingat. Dia jadi lebih teruk daripada nyanyuk. Dia teruk lagi daripada nyanyuk. Dia tak ingat langsung apa-apa. Sebab dia kekurangan acetylcholine. Lepas tu kalau kekurangan dopamina, dia akan jadi Parkinson, hak tangan ketar tu. So ayatnya penting neurotransmitter ni. Okey, kemudian proses pemancaran impas melalui sinaps adalah lambat kerana proses ni berlaku secara kimia. Kalau dalam isyarat elektrik laju. Tapi kalau dia nak lompat celah-celah sinaps secara kimia tu dia perlahan. Okey, kenapa dia lambat? Isyarat elektrik kena tukar dulu kepada isyarat kimia dalam bentuk neurotransmitter. Kemudian kena tukar balik bahan kimia menjadi isyarat elektrik. Bila dia sudah sampai, dia kena tukar pula. Jadi lambatlah. Apa head? Elektrik bergerak dalam neuron deria. Lepas tu dia nak lompat celah sinap tu, dia kena tukar dalam bahan kimia. Lepas tu bila dah masuk dalam neuron geganti, isyarat elektrik balik. Lepas tu isyarat elektrik nak lompat celah sinap nak pergi ke neuron motor tu, kimia pula. Jadi dia perlahan. Okay, seterusnya. Ni proses dia. Okay, kita baca dulu. Nombor 1, apabila impas elektrik. Ni impas elektrik ni. Impas elektrik ni dalam bentuk elektrik. Sampai ke bonggol synapse. Vesicle synapse dirangsang. Dia kan nak tukar dari bentuk kimia. Okay, jadi vesicle synapse dirangsang untuk tukar jadi bahan kimia. Untuk tukar isyarat elektrik jadi bahan kimia. Jadilah neurotransmitter. Okay, jadi dalam vesicle synapse ni ada apa? Ada neurotransmitter ni. Ada neurotransmitter yang sudah tukar jadi dalam bentuk kimia dah. Okay, kemudian neurotransmitter akan meresap melalui synapse. Nampak? Dia meresap masuk dalam synapse, bergabung dengan protein reseptor spesifik yang merupakan reseptor pada dendrit neuron penerima.
Okey, jadi awak nampak tak vesicle synapse ni dia akan membebaskan bulat-bulat ni. Dia akan membebaskan neurotransmitter. Dia kata gilah mu neurotransmitter ikutlah dopamin ke, acetylcholine ke. Okay, nanti dopamin, acetylcholine, serotonin, neurotransmitter tadi akan bergabung, melekat lah maksud cikgu, akan bergabung dengan protein reseptor. Nampak? Dia bergabung dengan protein reseptor dah. Jadi protein reseptor ni ke apa? Reseptor pada dendrik neuron penerima. Dia ni adalah reseptor yang nak terima benda tu. Jadi dia adalah reseptor dendrik neuron yang nak terima. Penggabungan neurotransmitter dengan reseptor merangsang pencetusan impas. Bila dia dah bergabung, maka dia akan rangsang pencetusan impas isyarat elektrik dah lah. Jadi bila dah jadi elektrik, dia pun akan gerak sepanjang ni dalam bentuk isyarat elektrik. Dan kalau awak perasan, dalam bongosinapse ni ada banyak mitokondria. Sebab apa? Sebab mitokondria menjana tenaga yang banyak yang diperlukan untuk penghantaran impas saraf. Jadi dalam bongosinapse ni ada banyak mitokondria. Mitokondria ni untuk jana tenaga sebab nak tukar daripada elektrik nak jadi kimia tu dia memerlukan tenaga yang banyak yang diberi dijana oleh mitokondria. Okey, so kita masuk kepada soalan and then cikgu stop. Nanti cikgu sambung pula lah. Okey, kita pergi pada soalan. Apakah fungsi neuromotor? Awak ingat je neuromotor ni duduk hak terakhir dah. So neuromotor ni menerima impas saraf dari neuron geganti sistem saraf pusat. Nak hantar ke siapa? Hantar ke efektor. Efektor kita ialah otot atau kelenjar untuk menghasilkan gerak balas. Boleh awak ingat? Neuron deria sebab dia terima daripada deria. Hantar kepada neuron geganti. Neuron geganti hantar ke neuromotor. Motor akan bawa laju-laju nak pergi jumpa siapa? Nak pergi jumpa efektor. Efektor pun akan hasil gerak balas. Okey, soalan 2. Mengapakah bongosinapse mengandungi banyak mitokondria? Mitokondria, ingat fungsi mitokondria? Mitokondria menjana tenaga yang diperlukan untuk penghantaran impas saraf sebab dia nak tukar daripada kimia nak jadi elektrik. Okay, nombor 3. Elektrik nak jadi kimia. Bagaimanakah impas elektrik dihantar melalui sinaps? Elektrik nak melalui sinaps macam mana? Jadi elektrik kena tukar dalam bentuk kimia iaitu melibatkan neurotransmitter. Okay, soalan 4. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada penghantaran impas sekiranya neuron tidak mempunyai salut myelin. Jadi salut myelin ni awak ambil fungsi dia awak tukar jadi tidak. Awak faham ke? Cikgu tak rasa jawapan buku teks ni. Sebab terlalu ringkas. Awak tengok muka surat untuk soalan ni. Awak tengok muka surat 223. Awak tengok muka surat 223. Awak tengok fungsi salut myelin. Dia pun tanya, ramalkan apa yang berlaku kepada penghantaran impas sekiranya neuron tu tak ada salut myelin. Okey, so awak jawablah. Salut myelin, tak ada salut myelin. Maka neuron terdedah kepada kecederaan neuron tidak mempunyai penebat impas elektrik dan neuron tidak mempunyai kekurangan nutrien. Neuron menyebabkan berlaku kekurangan nutrien kepada akson. Okey, lepas tu barulah awak ambil jawapan ni. Penghantaran impas diperlah. Soalan nombor 4 ni dia tanya salut myelin. Tiba-tiba dia jawab nodus ranvier. Sebab tu cikgu kata soalan nombor 4 ni awak baiki dah. Awak fokus kepada salut myelin. Jawapan ni nodus ranvier, so salah. Okey, jadi cikgu berhenti di sini. Jadi next kelas kita akan masuk tajuk 12.4 dah. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Cikgu minta kepada 4 syifak. Cikgu minta sangat-sangat dah. Sebab result 4 syifak bawah ni pun teruk juga. Ada beberapa orang yang gagal. Jadi pelajar yang gagal ni mungkin pada tahun hadapan tu tak tahulah apa nasib dia tu. Sama ada kena tukar aliran ke macam mana. Nak turun kelas ke. Jadi cikgu minta dia kena ambil tindakan drastik.
kena cepatlah as soon as possible tengok video-video sebelum ni. Okay, sebab cikgu praktikal ajar lambat sangat. Jadi cikgu dah masuk sehingga 12.3, 12.2. Jadi cikgu nak awak tengok lah. Okay, so cikgu berhenti di sini. Kita jumpa hari Khamis dan maybe hari Khamis pun cikgu terpaksa rakam pula. Kerana hari Khamis tu petang tu cikgu terlibat dengan majlis graduasi deh. Okay, so Assalamualaikum. Kita jumpa hari Khamis.